Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan puan muslimin muslimat ahli jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, InsyaAllah pada hari ini kita akan memulakan pengajian dalam kuliah zuhur ini. Saya telah berbincang dengan Ustaz Adil untuk mengadakan kuliah tafsir, dan insyaAllah kita akan adakan secara berterusan kemudian tafsir Quran. Dan surah yang kita akan mula baca pada hari ini iaitu surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Dan kita akan sambunglah dalam kuliah-kuliah yang berikutnya insyaAllah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf maknanya tempat, satu tempat yang dikenali sebagai Araf, ya. Dan bila sampai di ayat tersebut kita akan bincang dengan lebih terperinci lah. Cuma secara umum Al-A'raf bermaksud tempat yang akan didiami oleh manusia di hari akhirat nanti, di antara syurga dan juga neraka. Bagaimana keadaan sebenar itu kita tidak tahulah. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu ada sebahagian di kalangan manusia ini yang akan duduk di tempat tersebut. Cuma adakah mereka akan duduk sampai bila-bila? Itu kita akan bincang apabila sampai tempat. Jadi satu tempat dia di mana pada tempat tersebut penghuni Araf ini, Ahlul Araf ya, penghuni Araf akan dapat melihat syurga. Dalam masa yang sama mereka pun dapat melihat neraka. Apabila mereka tengok keadaan syurga, mereka rasa teringin, wahum yatma'un, Allah suruh ya, mereka teringin sangat-sangat untuk masuk ke dalam syurga. Ya. Jadi kita akan bincang nanti siapakah mereka ini dan bagaimana keadaan mereka atau pengakhiran untuk mereka apabila sampai di tempat tersebut. Cuma secara umumnya kandungan surah Araf ini banyak menceritakan tentang kisah-kisah manusia-manusia terdahulu, umat-umat terdahulu, kaum Ad, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud. Dan juga antara kisah yang paling panjang Allah cerita dalam surah Al-Araf ini iaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga Fir'aun. Cuma dari sudut pengajaran dan juga tafsiran ini kita akan hurai dengan lebih terperinci apabila sampai tempat ya. Jadi insyaAllah kita mula baca pada hari ini tafsir surah Al-A'raf, iaitu surah yang ke-7 dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini untuk kuliah ya, pada hari ini saya tidak sentuhlah. Sebab Bismillahirrahmanirrahim ini tidak dikira ayat Quran, tidak termasuk ayat dalam surah Araf. Basmalah kita sebut. Basmalah ni ayat Quran, tetapi dia tidak termasuk dalam ayat pertama surah Araf. Ayat pertama surah Araf, Alif Lam Mim Shad. Jadi Bismillah itu dikira ayat dalam surah Fatihah. Surah Fatihah memang dikira ayat Quran. Jadi kalau kita tidak baca Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Fatihah, tidak sah solat kita berdasarkan Imam Syafi'i inilah. Sebab dia dikira ayat Quran. Ayat pertama
dalam surah Al-Fatihah itu bismillah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat yang kedua. Adapun selain daripada Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dikira ayat pertama. Tapi kita baca itu bukan sebahagian daripada ayat surah tersebut, tapi kita baca itu untuk tabarruk, untuk ambil berkat daripada lafaz basmalah tersebut. Yang kedua, bismillah di setiap surah itu dibaca sebagai fasil. Fasil ini makna pemisah di antara dua surah. Manakala kita tidak baca bismillah atau tidak baca basmalah pada permulaan surah, maka kita akan jadi keliru lah. Keliru. Mana ayat surah, mana ayat pertama dalam sesuatu surah? Kalau tidak ada bismillah dalam Quran ini, contohnya bismillah walaupun tidak termasuk ayat, tapi kenapa dalam Quran ini ada basmalah walaupun basmalah itu tidak termasuk ayat dalam surah, sesuatu surah selain Fatihah? Jadi jawapannya, adanya itu adalah untuk fasil, pemisah di antara dua surah. Jadi apabila dibaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan dapat mengetahui orang yang membaca itu akan membaca ayat pertama selepas Bismillah tersebut. Itulah tidak disunatkan kita ini dalam solat, terutamanya imam, apabila dia nak baca pertengahan surah itu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab jemaah akan jadi keliru lah. Selepas Bismillahirrahmanirrahim itu, adakah ayat pertama? Padahal bukan ayat pertama. Ayat, contohnya ayat ke-20, ayat ke-30. Jadi bagi imam tidak disunatkan dia, tidak disunatkan lah. Maknanya elok kalau dia tidak baca. Dari sudut elok dia tidak, kalau dia baca pun tidak terjejak apa-apa solatnya. Cuma elok kalau dia tidak baca Bismillahirrahmanirrahim apabila dia nak memulakan bacaan itu pada pertengahan surah di dalam Al-Quran Karim. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Terus kita baca ya ayyuhalladzina amanu, ada sebagainya. Ada. Tapi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, bagi orang yang hafiz Quran tak ada masalah lah, dia tahu. Tapi bagi yang tidak hafiz Quran, maka dia ingat imam itu membaca awal surah, ataupun ayat pertama selepas Bismillah. Itu maknanya. Jadi oleh kerana Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Araf ini ataupun dalam surah-surah yang lain lah, tidak termasuk dalam surah ini, maka kita tidak sentuhlah dari sudut tafsiran dia. Kecuali apabila kita baca tafsir surah Fatihah, di situ kita akan urailah makna ataupun tafsiran surah ataupun tafsiran basmalah itu sendiri. Mana kita terus kepada ayat pertama surah Araf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Shad. Jadi dari sudut bacaan tu kita kena sebut huruf Alif, Lam, Mim dan juga Shad. Tapi sebut dengan dalam keadaan bacaan Quran lah. Alif Lam Mim Shad. Itu cara baca. Jadi tak boleh kita baca Alif Lam Mim Shad tadi. Sebab walaupun bacaan itu dengan menyebut huruf, tetapi kena sebut dengan secara tajwid. Sebab Quran Nabi kata perlu baca dengan tajwid. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk di kalangan kami mereka yang tidak melagukan Quran. Jadi termasuk melagukan Quran itu makna baca Quran dengan tajwid lah. Kalau kita baca Alif Lam Mim gitu, dia tidak bunyi lagu. Tapi bila kita baca dengan tajwid, Alif Lam Mim Shad, itu adalah cara baca yang betul. Dan ini merupakan huruf, bukan kataan. Secara zahir kalau kita, sebab tu saya selalu bagi tahu sekalian, Quran ni kita perlu talaki. Perlu talaki ni makna perlu berguru, untuk kita membacanya dengan cara yang betul. Sebab kalau kita tidak talaki, boleh jadi kita baca ni tak betul bacaan dia, dan tak tahu nak baca macam mana. Saya pernah panggil seorang murid saya lah, sekolah tu, panggil suruh dia baca. Dia baca Almas bukan Almas ni huruf. Walaupun secara zahir kita nampak seperti perkataan dalam bahasa Arab,
Ha? Jadi bagi yang tidak belajar bahasa Arab ni, secara zahir itu dia nampak macam perkataannya, sebenarnya bukan perkataan dan bukan juga ayat. Walaupun kita sebut sebagai ayat, tapi dia tidak dibaca dengan ayat. Jadi kita baca dengan menyebut huruf. Jadi ulama tafsir kata ini huruf muqatta'ah bagi istilah dia. Al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong pada bacaan itu. Kita sebut alif, lam, mim, sad. Itu cara baca. Jadi huruf muqatta'ah ni sebahagian daripada surah Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan huruf seperti ini. Walaupun tidak semua Quran itu dimulai dengan huruf seperti ini. Kira-kira ayat pertama dah. Ayat pertama dalam surah ni adalah alif lam mim sad. Dalam surah Baqarah alif lam mim. Surah Ali Imran alif lam mim. Surah Yusuf alif lam ra. Surah Hud alif lam ra. Surah Ar-Ra'd alif lam mim ra. Ada yang satu huruf. Sebahagian surah Allah Ta'ala mulakan dengan satu huruf, seperti mana surah Al-Qalam, Nun, satu huruf. Lepas tu surah Qaf, khususnya ke-26, Qaf. Jadi kenapa tu huruf Qaf, Nun, apa semua, Yasin. Surah Yasin tu, Yasin, kita baca huruf Ya dengan huruf Sin. Taha, surah Taha. Kenapa tidak huruf lain? Kalau tanya kenapa, memang tidak boleh jawab lah kita. Sebab ini kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui dari sudut makna sebenarnya. Sebab itu dari sudut bacaan tu, mana kita sebut dari sudut bacaan tu kita baca dengan menyebut huruf tersebut. Ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf, ada tiga huruf, ada yang 4 huruf. Macam surah Ar-Rahman ni 4 huruf, alif lam mim sad. Ada yang 5 huruf, paling panjang 5 huruf. Itu surah Maryam. Kaf ha ya ain sad, itu 5 huruf. Surah Syura ha mim ain sin qaf, itu 5 huruf. Setakat 5 huruf. Dan tidak semua huruf alif ba ta sin jim sa jim ha kha da itu semua ada dalam permulaan surah. Ini dah Allah lah yang mengetahui hikmah dia. Kemudian dari sudut makna dia, dari sudut makna alif, huruf-huruf muqatta'ah ini ada dua ulama, terbagi kepada dua golongan ulama lah. Sebahagian satu golongan dari kalangan ulama tafsir, mereka mentafsirkan makna. Yang macam-macam lah tafsiran tu, berbeza-beza. Cuma kalau kita nak baca, saya tidak sebut ni sebab pendapat tu banyak sangat. Dan kita pun tidak tahu yang mana yang lebih tepat. Sebab yang menyebut makna ini, bagi sebahagian ulama mufassirin, mereka mentafsirkan makna ini berdasarkan ilmu mereka dan tafsiran itu berbeza-beza, tidak sama di antara seseorang ulama tafsir. Oleh kerana tidak sama, maka kita tidak tahu yang paling tepat itu yang mana. Nak pegang ulama A ke, ulama B ke, ulama C ke, kita tidak tahu. Tapi kita tidak kata mereka itu salah, sebab mereka mentafsirkan ayat Quran dengan kaedah yang betul. Mereka ada ilmu, dengan ilmu mereka mentafsirkan Quran. Tapi Nabi sendiri tidak pernah mentafsirkan apa makna sebenar. Alif lam mim itu apa makna sebenar? Batu biasanya kalau dalam terjemahan atau tafsiran, alif lam mim itu dia tulis alif lam mim gitu. Cuma dalam tafsiran itu, dia tulis tafsiran. Alif apa maksud, lam apa maksud. Ada yang mengatakan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Tafsiran mereka. Tapi adakah itu makna sebenar? Tidak juga. Tidak. Cuma dari sudut salah, tidak salah. Adakah salah? Mereka mentafsirkan itu tidak salah. Nabi tidak mentafsirkan secara jelas. Daripada Nabi SAW itu apa makna dia tidak ada. Kalau ada makna, Nabi sudah beritahu kan. Dan kita tidak kata tidak ada makna, ada makna. Cuma makna sebenar itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi sebahagian dari kalangan ulama mentafsirkannya dan sebahagian tidak mentafsirkan.
Bagi saya lebih cenderung kepada ulama yang tidak mentafsirkan makna huruf-huruf ini secara jelaslah, secara terperinci. Mereka menyerahkan makna ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang Maha mengetahui. Dari sudut bacaan kita baca, tapi dari sudut makna itu Allah Maha mengetahui. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagi tahu kepada kita? Itu kebijaksanaan dia. Kebijaksanaan dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak isyaratkan kepada kita, walaupun kita ni tahu semua, tahu segala-galanya makna dalam Quran, tapi ada lagi yang kita tidak tahu. Maknanya alim macam mana kita sekalipun, teruskan, ya, kena ingat ada, maksudnya ada lagi perkara yang kita tidak tahu. Bukan bermakna kita alim itu makna alim segala-galanya. Hatta Nabi sendiri pun gitu. Nabi Musa AS pernah satu ketika apabila Bani Israel tanya kepada Nabi Musa ni kan, adakah ada manusia yang lain selain daripada engkau yang lebih mengetahui daripada engkau? Nabi Musa kata tidak ada. Nabi Musa kata tidak ada. Ini adalah hadis sahih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka jawapan Nabi Musa tersebut. Allah tegur Nabi Musa. Allah kata ada lagi, wahai Musa, ya, hamba aku yang lebih mengetahui daripada kamu. Maknanya setiap manusia yang ada ilmu ini, dia tidak boleh rasa dia memiliki ilmu segala-galanya. Ya, selain daripada dia itu ada lagi orang yang lebih mengetahui. Walaupun betul dia memiliki ilmu, tapi memiliki ilmu dengan sempurna, ya, itu tidak ada pada makhluk. Dia memiliki ilmu yang sempurna ini Allah sahaja. Selain daripada Allah, hatta Nabi-Nabi sendiri, malaikat atau sesiapa saja ada ilmu, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Maknanya ada perkara yang tidak tahu. Nabi sendiri pun ada perkara yang Nabi tidak tahu. Kalau Allah Ta'ala tidak bagi tahu, Nabi tidak tahu. Apa yang Nabi SAW tahu itu adalah apa yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, dan apa yang Allah ajar bagi tahu kepada Nabi SAW. Kita pun sama juga. Belajar tidak salah. Tidak salah kita nak belajar banyak macam mana sekalipun, lama macam mana sekalipun, sehingga kita jadi alim, dipanggil Tuk Guru, dipanggil Maulana, dipanggil Syekh dan sebagainya. Itu tidak salah. Tapi salah bila kita rasa kita paling alim sekali. Kita lah orang yang paling alim, orang yang paling sempurna ilmu. Dalam bab tafsir ni, saya. Dalam bab hadis, saya. Dalam bab fiqh, saya. Itu salah. Ini di antara salah satu cara syaitan lah, tipu manusia. Ya. Jadi Allah pun sebut dalam ayat yang lain, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas sesuatu yang memiliki ilmu pengetahuan, ada lagi yang lebih mengetahui. Allah sebut di atas setiap sesuatu yang ada ilmu tu, di atas dia tu ada lagi yang lebih mengetahui daripada dia. Sama ada dikenali ke tidak dikenali, yang tu itu masalah lain. Kalau saya, contohnya saya ni orang ada PhD dalam tafsir Quran, mengajar tafsir hari-hari, khatam dah Quran. Ya. Jadi adakah saya boleh rasa diri saya ni orang paling ahli dalam tafsir Quran? Tak boleh. Tidak boleh rasa gitu. Dalam bab lain pun sama, hadis ke, fiqh ke, ada lagi orang lain yang lebih ahli daripada kita. Sama ada kita kenal atau kita tidak kenal, tapi ada. Boleh jadi kita tidak kenal. Sebab ramai di kalangan ulama itu dia tidak terkenal. Kita tak ingin fikir apabila sebut ulama ni, dia perlu terkenal, perlu masuk TV. Kalau tidak masuk TV maka tidak alim. Kadang-kadang masyarakat kita ni dia fikir yang masuk TV itu alim. Fikir masuk TV, mana kalau masuk TV itu alim lah. Dia fikir gitu. Kalau tidak masuk TV tidak alim. Lepas tu orang yang masuk TV itu dia beza lah, beza. Dari sudut bayaran pun beza. Sebab dikenali mereka ini. Padahal tidak. Boleh jadi ramai lagi Tuk Guru pondok ke, madrasah yang kita sendiri pun tidak kenal, tapi mereka alim. Tidak terkenal tapi alim. Cuma Allah Ta'ala tidak tonjolkan dia. Hikmah dia Allah lah yang maha mengetahui, kita tidak tahu. Boleh jadi Allah nak jaga dia ke, tak mahu dia. Allah nak jaga ilmu dia. Jadi adalah, oleh kerana itulah ini semua nak menjaga diri kita daripada membawa kepada keangkuhan dan kesombongan. Sebab manusia boleh jadi sombong dengan ilmu dia.
Manusia boleh jadi angkuh, sombong dengan ilmunya. Ya. Dulu jahil tidak sombong, tapi bila dah jadi alim ni jadi sombong pula. Jadi angkuh. Dia bagi takabur, riak. Ini sifat-sifat yang memusnahkan manusia. Merasa diri alim, sehingga tak mahu dengan ada orang lain. Macam-macam lagi lah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat, walaupun banyak ilmu yang kita belajar, tapi ada lagi yang kita tidak tahu. Bahkan kalau kita tengok ilmu Allah ni begitu luas sekali, kalau kita belajar seumur hidup kita pun tak habis-habis. Tidak ada penghujung ilmu ni. Kalau tak percaya, cuba belajar. Tuan-tuan kalau belajar daripada pagi sampai ke petang, tiap-tiap hari belajar, tak pernah berhenti. Agak-agak habis tak ilmu? Tak habis. Walaupun umur kita mencecah 1000 tahun sekali, apabila kita belajar, tak habis ilmu. Nak bagi tahu ilmu Allah tu luas. Seperti laut lah. Ulama adakan tafsiran seperti lautan yang begitu luas. Kita pergi tengah-tengah lautan, kita celup jari kita, sikit je celup jari kita masuk dalam laut. Kemudian kita keluarkan jari kita daripada laut tersebut, dan kita akan tengok di hujung jari kita tu ada titisan air. Jadi ulama tafsir kata titisan air yang melekat pada jari kita itu, itulah ilmu yang Allah bagi kepada makhluk-makhluk dia, kepada Nabi, kepada hamba-hamba dia semua lah. Itulah ilmu yang Allah bagi. Allah agih-agihkan, bukan seorang dapat tu. Dia kata setitis air itu bukan untuk seorang, tidak. Innama ana qasim. Nabi suruh, aku ni hanya mengagih-agihkan ilmu. Wallahu yu'ti, Allah lah yang memberikan ilmu tersebut. Mana daripada ilmu yang Allah bagi itu, Nabi SAW bagi-bagi pula kepada manusia. Nabi bagi-bagi ilmu ni. Kita putusnya ilmu ni dalam bab tafsir ustaz ni, dalam bab fiqh ustaz ni, dia mahir. Fiqh Syafi'i, fiqh Hanafi, fiqh mazhab, fiqh bermacam-macam mazhab, dia mahir. Dalam bab faraid dia, dalam bab hadis dia. Jadi kepakaran masing-masing Allah bagi. Dan itu semua adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bagi. Untuk seorang pada dia semua mengetahui semua ilmu, tidak. Tambah-tambah umat akhir zaman ni, tentunya lagilah susah untuk kita jumpa. Dulu boleh jadilah Imam Syafi'i contohnya, walaupun dia dikenali sebagai ulama fiqh, ulama mujtahid dalam bab fiqh ni, tapi sebenarnya dia pun ahli hadis juga. Imam Malik apa semua tu ahli hadis. Ada Muwatta Imam Malik. Walaupun kita dikenali dia ni sebagai imam mazhab, tapi sebenarnya itu dia tu ulama juga dalam bidang-bidang yang lain. Tapi akhir zaman tu setakat ni lah kita tidak jumpa lagi lah seseorang yang pakar dalam semua bidang ilmu. Boleh jadi untuk 2 bidang, 2-3 bidang ilmu tu dia mahir lah, tapi keseluruhannya tidak. Akan ada kekurangan. Walaupun dia mahir sekali, tapi bab ni dia kurang. Contohnya kata bab fiqh, bab fiqh pula bab faraid, bab muamalat, bab muamalat. Senang-senang dia bab muamalat dia pakar, sehingga dia ambil oleh syarikat-syarikat menjadi penasihat. Sebab apa? Dia pakar bab muamalat, tapi bab lain tak lagi. Bab lain kita bagi kitab Quran, surah Hajjah tafsir, tak lagi je. Contoh kita kata gitu. Maksudnya ini semua ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba-hamba dia, dan kita tidak boleh jadi sombong dengan adanya ilmu pada kita tersebut. Sebab ilmu yang ada pada kita itu tidak sempurna. Ilmu yang bersifat kekurangan, tidak sempurna. Ilmu sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi walaupun kita tahu semua makna dalam Quran ini, tapi yang ni tak tahu makna sebenar. Maknanya yang kita pakai itu adalah makna daripada tafsir ulama. Tafsir ulama berdasarkan ijtihad mereka ataupun ilmu mereka. Mereka sendiri pun tidak kata ini makna yang sebenar, tidak. Boleh baca dalam cuma kalau dalam Ibnu Katsir ni pada surah Baqarah, di sini dia tidak sebut. Sebab surah yang pertama yang Allah mulakan dengan huruf muqatta' ini adalah surah Baqarah. Jadi Imam Ibnu Katsir dia hurai di situ dengan panjang lebar pada awal surah Baqarah tersebut. Jadi kalau kita nak tahu tafsiran ulama berkaitan dengan huruf muqatta',
ini kita kena rujuk dalam di situlah rujuk dalam tafsir surah Baqarah ayat pertama. Ya. Atau apa? Cuma bagi saya lebih selesa yang untuk menerima pendapat ulama-ulama mufawwidun, dia bagi ulama-ulama yang menyerahkan makna sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tanya makna sebenar Allah saja yang maha mengetahui. Cuma dia kalau lah dia ada persoalan pula dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Quran dalam keadaan hamba itu tidak tahu makna sebenar, apa makna? Kan apa makna? Sepatutnya bila dah Allah Taala turunkan Quran, sudah tentu Quran itu perlu difahami. Kalau lah Quran itu tidak difahami, apa makna Allah Taala turunkan Quran? Jadi jawapannya terusnya yang kita tidak fahami di sini dah. Bukan semua ayat Quran. Walaupun kita tidak tahu makna ni, makna hakiki, makna sebenar, kita tidak tahu. Jadi tidak tahu itu tidak membawa kepada kesesatan. Mana tak sesat kita. Dengan tidak mengetahui makna alif lam mim sad. Katanya apa makna dia? Tak tahu. Makna sebenar, kita makna sebenar tak tahu. Alif lam mim apa makna? Tak tahu. Jadi dengan tidak tahu itu sesat kah? Tak sesat. Kenapa? Sebab ayat-ayat yang lain selepas ayat yang terdapat dalam ayat pertama ni lah, ayat lain itu kita faham semua. Kita boleh faham. Dan faham itu boleh menyebabkan seorang hamba itu dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama kita tidak faham, ayat lain kita faham. Ya? Dan ayat-ayat yang lain itu memberi petunjuk kepada manusia dan difahami oleh manusia, dan sekiranya diamalkan akan membawa manusia itu untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak, maksudnya jawapannya tak apa kalau kita tak faham. Ya? Yang lain itu tak boleh, yang lain kita faham lah. Tapi yang ni kalau kita tidak faham pun tak apa. Dari sudut makna sebenar, tak faham tu maksudnya tidak tahu makna sebenar. Dari sudut kefahaman kita tu ada, cuma makna sebenar tu kita tak tahu kerana tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada itu adalah tafsiran-tafsiran ulama sahaja. Terpulanglah kepada kita nak terima. Kalau kita tak mahu terima, tak ada masalah apa-apa. Tidak menjejaskan, tidak semesti kita kena terima. Sebagian ulama dia tak mahu terima. Ulama A kata makna dia gini, ulama B tak mahu terima. Macam mazhab kan. Mazhab ni kata batal, mazhab lain kata tak batal. Dia tak mahu terima yang batal tu. Kan? Jadi itu macam kita juga, kita rasa kita selesa. Yang mana kita selesa? Terpulang atas individu masing-masing. Kemudian ayat yang kedua, kita lihat ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun unzila. Suatu kitab yang besar. Kitab yang besar, mana kitab agung. Kitab yang utama lah. Unzila, diturunkan kepada kamu wahai Muhammad. Kitabun diturunkan. Diturunkan di sini maknanya Quran ini tidak daripada Nabi lah. Tidak rekaan Nabi. Sebab yang menurunkan Quran ini Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada kamu daripada Allah. Kenapa kita kata seperti itu? Sebab golongan musyrikin Mekah, mereka tuduh Nabi SAW reka Quran. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, bila Nabi baca Quran, musyrikin Mekah mereka tuduh Nabi ini rekaan Muhammad. Iftara 'ala Allahi kadziban. Muhammad telah reka pendustaan terhadap Allah. Mereka kata begitu pada Nabi SAW. Mereka kata Nabi reka. Ayat Quran yang Nabi baca itu rekaan Nabi SAW. Hanya cerita-cerita karut. Sebab di antara kandungan Quran ini adalah cerita, terdapat cerita-cerita umat terdahulu. Jadi bila mana ditanya kepada golongan musyrikin apa yang telah diturunkan kepada Muhammad, mereka kata asatirul awwalin. Mada anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Allah sebut dalam surah yang lain. Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu sebenarnya kepada Muhammad? Mereka jawab, cerita dongeng. Mana mereka tuduh Nabi SAW reka cerita-cerita dongeng dalam Quran.
Ini tuduhan yang diberikan oleh golongan musyrik Mekah kepada Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada semua manusia bahawa Quran yang dibaca oleh Nabi SAW itu bukan rekaan. Ini bukan kitab rekaan. Kitab ni kitab yang diturunkan. Unzila ilaika, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat-ayat lain. Dalam ayat lain pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut kitabun anzalnahu, kitab yang kami turunkan. Nak bagi tahu kepada kita semua bahawasanya Quran ini adalah penurunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rekaan Nabi. Untuk membersihkan tuduhan yang dikatakan oleh golongan musyrik Mekah kepada Nabi SAW. Dan kita wajib menerima Quran itu daripada Allah. Quran ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana Quran ini daripada Allah, fala yakun fi sadrika haraj, maka janganlah ada dalam hati kamu wahai Muhammad haraj, ragu-ragu. Harusnya ada dua makna ya. Pertama, haraj dengan makna ragu-ragu. Ragu-ragu tentang Quran jangan ada. Janganlah ada dalam hati kamu ini ragu-ragu tentang Quran. Kenapa? Sebab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Quran ini bersifat tidak ragu-ragu. Jangan, mana kalau kita dengar sesuatu daripada Quran, jangan ragu-ragu. Kenapa? Sebab banyak perkara tu sekalian. Banyak perkara daripada ayat Quran ni lah, apabila kita perhati, bercampur dengan akal. Jadi kalau kita letak akal kita nombor satu, kita utamakan akal kita, boleh jadi kita tolak Quran ni. Dia akan bertembung akal ke wahyu. Kalau kita utamakan akal, macam Mu'tazilah, mereka utamakan akal. Bila mereka mengutamakan akal, wahyu ni mereka tolak. Tolak tu masih mereka tidak terima. Suatu sampai tu mereka takwil ayat Quran ya, untuk sesuai dengan akal mereka. Kalau tidak sesuai dengan akal mereka, mereka tak terima. Contoh, mereka kata mereka dengar Nabi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ni kalaulah naik ke langit itu dengan tubuh, macam mana boleh laku? Tak masuk akal. Dia tak masuk akal. Jadi mereka kata bukan dengan tubuh. Ya, mimpi. Kalau mimpi tak, kalau mimpi tak apa. Kalau mimpi ni sesuai macam kita mimpi lah. Mimpi hari ni pergi London, ya, pergi Australia. Tu boleh terima akal. Mana Nabi itu bermimpi naik ke langit. Tapi kalau Nabi sendiri naik ke langit dengan tubuh dia, ini tak masuk akal. Sebab zaman tu adalah zaman Nabi SAW, zaman dulu lah. Mana ada manusia boleh terima orang naik ke langit? Teknologi tidak ada lagi waktu tu. Kalau naik bukit, masa apa lah naik bukit, orang boleh terima. Tapi kalau naik ke langit tu kan, nak naik macam mana? Dada jadi sempit. Dan tidak ada alat, tidak ada kenderaan. Jadi banyak berlaku takwilan. Nabi Musa dia belah laut, pukul laut terbelah. Terbelah laut, bukan suruh, terbelah. Jadi akal mereka tak dapat terima. Mereka kata tidak terbelah, air laut tu suruh. Kan nak sesuai dengan akal, air laut tu suruh. Kebetulan apabila Nabi Musa tu dia tahu berdasarkan ilmu nujum, kata ilmu bintang, waktu dia pukul laut tu, mana laut tu suruh. Waktu air laut suruh, kebetulan dia pukul tu air laut suruh. Jadi kalau air laut suruh kat tu betul lah, boleh terima lah. Akal tu boleh terima. Tapi kalau air laut tu terbelah, nak terbelah macam mana? Siapa dia boleh belah air? Adakah manusia dia boleh belah air? Kalau belah kayu, mana siapa belah kayu? Belah kayu ke? Belah besi? Ni belah air. Belah. Dia banyaklah cerita-cerita pelik dalam Quran. Kalau kita letak akal, memang tak terima. Jadi tak utamakan wahyu, kau utamakan akal. Mati hidup semula, 100 tahun dah mati hidup semula. Macam mana orang mati kita? Sebab manusia ni tidak tak pernah tengok. Dia kata tidak mati, pingsan. Kalau mati ni itu macam mana? Allah beritahu mati. Dalam surah, dalam juzuk yang pertama ada 4 cerita orang mati hidup semula. Mati hidup semula, Allah akan cerita.
Jadi bagi mereka yang baca Quran tu, dia jadi macam biasa. Sebab apa? Peristiwa-peristiwa pelik luar biasa tu dia sudah tengok dalam Quran. Jadi jangan ragu-ragu cerita yang Allah sampaikan. Dan di atas arahan Allah, perintah Allah pun sama. Sebab ini daripada Allah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah, jangan ragu-ragu. Allah suruh buat, jangan ragu-ragu. Kenapa? Sebab contoh, saya kata dia adalah contoh. Allah Taala sebut dalam Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Allah Taala sebut. Kamu wahai manusia akan memperoleh kehidupan yang sejahtera. Ini Allah sebenarnya bukan saya sebut. Fil qisas, dalam melaksanakan hukuman qisas. Allah sebut, Allah janji dalam Quran. Hukuman qisas ini hukum Allah lah. Hukum Allah. Hudud qisas dia termasuk tu. Hudud qisas itu adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang apabila kita buat, kita laksanakan, Allah menjanjikan kepada kita dapat kesejahteraan hidup. Jadi akal kita ni tuan-tuan, kita nak fikir macam mana? Dengan laksanakan hukum Allah itu boleh hidup sejahtera. Ini memang tak tercapai. Waktu kadang-kadang manusia kata macam mana hidup sejahtera, ada tangan dia tidak ada kena buat tu, curi. Atau kena sebab pula, kena macam-macam lagi lah, kena takak. Oleh kerana tu, kalau zaman kita sekarang ni, golongan-golongan liberal tu, golongan-golongan liberal dalam negara kita sekarang ni lah, yang ada, walaupun kita kata mereka ni minoriti, tapi ada. Dan saya tengok untuk sebelum ni pernah tengok bahaya juga mereka ni. Sebab tu sekalian, lidah mereka ataupun kita kata perkataan mereka itu ada manusia terima. Ada manusia terima. Waktu mereka kata Nabi Ibrahim itu sebenarnya mustahil Nabi Ibrahim itu nak sembelih anak dia. Saya dengar sendiri dia kata mustahil Allah Ta'ala itu suruh Nabi dia sembelih anak. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala cerita dia mimpi. Nabi Ibrahim itu mimpi. Jadi kalau mimpi itu bukan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu daripada iblis. Mana bukan daripada Allah, Allah Ta'ala tidak suruh pun Nabi Ibrahim itu sembelih anak dia. Sebab dia mimpi. Mari, pokok liberal ni kata golongan liberal seperti ini. Mereka tak mau terima. Tak lama lagi kita akan korban maksudnya. Korban kan. Biasa-biasa kalau korban ni, kita ustaz-ustaz kalau dia ceramah akan adalah kisah Nabi Ibrahim itu sembelih anak. Masuk akal. Kalau kita fikir dengan akal kita kan, masuk akal sembelih anak. Kalau guna akal ya, sembelih anak masuk akal. Kalau sembelih ayam, sembelih lembu, boleh kita terima juga. Walaupun golongan liberal yang tu pun mereka tak terima, mereka kata hanya binatang bagi mereka. Hal ni cerita sembelih anak. Kan? Itu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita wahyu dia. Wahyu yang dia turunkan ini, kalau kita perhati semua dari sudut makna dia, boleh jadi bukan semua boleh terima. Kalau dah semua orang boleh terima, tidak ada lah orang yang menentang Islam ni, terus kan? Yang ada orang menentang Islam ni kenapa? Sebab mereka tak boleh terima ajaran Islam. Oleh kerana itu bila kita nak tegakkan Islam, macam-macam masalah tu. Masalah bukan sesuatu yang boleh diterima oleh manusia. Buktinya sekarang siapa lah hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam Quran tak ada nak tegakkan lagi. Ada negara kita ni nak tegak, baru je usul dalam parlimen pakat tentang Nabi. Kita kata kalau bukan Islam tentang tu kena sabar juga kan. Dari Islam sendiri pun tak terima juga. Masalah nak bagi tahu kepada kita susah tak terima. Ragu-ragu, kita akan ragu-ragu boleh ke tak boleh? Boleh ke tidak boleh? Jadi Allah berkata jangan ragu-ragu. Haraj itu dengan makna ragu-ragu. Pertama. Yang kedua, haraj ini dengan makna sempit. Sempit dada. Maka janganlah ada dalam dada kami ini wahai Muhammad kesempitan, rasa tersempit dengan ajaran wahyu, ajaran Quran ini, ajaran agama. Sebab kadang-kadang kita ni dengan sebab agama tu boleh rasa ada juga.
Kita kumpul duit sampai cukup 80 kat 100,000 lah, 20 tahun kumpul duit. Tiba-tiba kena guna duit ni nak pergi haji kan, dia tunggu muasasah lambat nak panggil nama, pergi. Pergi secara ni lah, private kan, swasta, package kita kata 80,000 habis untuk orang. Jadi nak habis 80,000 ni tu tak sekalian, untuk semata-mata nak pergi tunai haji tu, nak menunaikan haji. Kalau orang kaya jutawan tidak ada masalah apa-apa, orang yang susah ni nak kumpul duit pun susah tuan kan. Cukup 100,000 nak habis 80% daripada 100,000, makna 80,000. Semata-mata nak pergi haji, pergi apa? Pergi bakar lah. Pergi pula, pergi tawaf, sa'i, gitu je. Balik-balik habis. Boleh buat, tapi ada perasaan sikit sebanyak. Dia rasa sempit kerana nak ikut agama, kerana nak ikut wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah bagi tahu pada Nabi jangan. Nabi sendiri pun terus sekalian, Nabi kita tengok Nabi SAW sebelum terima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi terima wahyu umur 40 tahun. 40 tahun. Sebelum Nabi SAW terima wahyu ni terus sekalian, umur 40 tahun, golongan musyrikin Mekah ni menggelarkan Nabi Al-Amin. Itu gelaran yang diberikan oleh golongan musyrikin kepada Nabi. Al-Amin, orang yang amanah ni, orang jujur kita kata. Muhammad ni orang jujur, orang amanah, orang baik. Tuan-tuan boleh baca dalam sejarah. Nak musyrikin Mekah ni kan, masyarakat Arab ni cukup hormat kepada Nabi SAW. Mereka cukup sanjung Nabi SAW. Gelaran Al-Amin itu bukan Nabi menggelarkan diri dia. Al-Amin itu orang yang amanah, transmisi, orang yang cukup amanah, dipercayai. Bukan semua orang ada gelaran ni, Nabi ada. Kalau nak suruh pegang amanah, sesuatu amanah, barang amanah, bagi pada Nabi. Orang luar pun bagi pada Nabi SAW. Karena Nabi itu kalau dia pegang, dia jaga sungguh lah amanah tersebut. Pernah dulu tuan-tuan, Khadijah, antara sebab dia kahwin dengan Nabi SAW, sebab Nabi amanah. Bawa barang-barang Khadijah, berniaga. Khadijah hantar bersama dengan dia, hamba, tengok bagaimana Nabi berniaga. Tengok amanahnya Nabi SAW. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala pilih Nabi SAW ini sebagai Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia ni lah, mana gelaran Al-Amin selepas tu? Tak ada lah. Tidak ada dah gelaran Al-Amin. Yang ada ketika itu Al-Majnun, gila. Nabi tu orang panggil gila dulu. Al-Amin lepas belajar ni, mana lepas terima wahyu jadi gila. Al-Majnun, gila, ahli sihir, pensyair, pendusta, perosok agama Ibrahim. Ini semua kata-kata yang Allah cerita dalam Quran. Kita akan jumpa nanti. Allah Ta'ala sebut gelaran yang diterima oleh Nabi SAW. Tidakkah Nabi SAW terus sekalian, dengan sebab terima gelaran seperti ini, Nabi rasa sedih, menyebabkan sempitnya dada Nabi SAW untuk tunaikan tuntutan wahyu ni. Sebab kenapa? Sebab Nabi tahu wahyu Allah Ta'ala ni musyrikin tidak suka. Jadi menyampaikan satu perkara yang tidak disukai oleh manusia kepada manusia itu, ini memang kita rasa sempit. Nak bagi tahu perkara yang benar, tapi manusia tidak suka. Nabi itu rasa tersempit. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Fal'allaka bakhiyun nafsaka 'ala atharihim." Boleh jadi kamu ni wahai Muhammad akan membunuh diri kamu sendiri. Boleh jadi Nabi itu nak bunuh diri gitu. Kenapa? Teruk sangat. Daripada wahyu ni yang Nabi SAW terima. Perkataan Abu Lahab, manusia pertama kata celaka kepada Nabi SAW. Bila mana Nabi panggil semua orang Arab ni, nak bagi tahu ni wahyu ni lah kepada manusia. Ketika tu Abu Lahab kata, "Tabban laka ya Muhammad." Celaka kamu wahai Muhammad. Tu Abu Lahab celaka, dia kata kepada Nabi SAW. Waktu tu Nabi sudah jadi Rasul.
Nabi SAW, Allah perintah wa anzir ashiratakal aqrabin, bagilah peringatan wahai Muhammad kepada kaum keluarga kamu. Nabi bagi ahli keluarga dia. Nabi panjat bukit Safa ketika itu. Nabi kata, kalau aku bagi tahu kepada kamu belakang bukit ni ada musuh, kamu percaya? Ya. Mereka semua jawab, ma jalabna alaika kadiban. Kami wahai Muhammad memang tahu kamu tak pernah menipu. Ya, lalu Nabi pun bagi peringatan kepada mereka tentang hari kiamat, akhirat, tentang tauhid. Lalu Abu Lahab ketika itu pun bangkit, dia kata, celaka kamu wahai Muhammad. Celaka tu. Di waktu itulah Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah ya, segala usaha yang dilakukan oleh Abu Lahab. Ulama silah kata Abu Lahab itu siapa dia? Abu Lahab itulah sambut Nabi SAW ketika mana Nabi lahir. Waktu Nabi lahir dia lah buat majlis maulud kan, Maulidur Rasul. Kita kata kan, dia lah yang buat sambutan tu. Dia merdekakan hamba, dia apa panggil, bebaskan hamba dia, dia jual unta dia untuk buat majlis Nabi SAW, sambut kelahiran. Tapi apa makna kalau sambut kelahiran Nabi tapi menentang ajaran Nabi? Boleh jadi masyarakat kita pun ada juga lah, bak maulud kat dia nombor satu sekali. Tapi dalam masa sama dia lah yang menentang ajaran Nabi SAW, ajaran wahyu. Jadi berat lah, berat kerana ditentang, menyebabkan Nabi SAW rasa sempit, tak ada. Kita pun kalau kita ikut sungguh-sungguh wahyu ni, boleh jadi kita pun sama juga. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW ni terus kan, untuk isyarat kepada umat Nabi, kalau dia ikut kaedah yang sama, boleh jadi dia pun akan merasai perasaan yang sama juga. Nak cerita Quran, nak cerita kebenaran kepada manusia-manusia yang memang tak tahu, tak suka kebenaran. Tu Dr. Zakir Naik, kita boleh tengok. Terakhir saya dengan India pun nak bunuh dia terus. Sampai tu tahap manusia nak bunuh dia. Padahal apa yang dia cerita tu salah ke? Perkara betul lah, perkara hak. Tapi sampai tahap manusia nak bunuh dia. Dia buat salah ke? Mana dia buat salah? Menyampaikan kebenaran. Dan begitulah sunnatullah yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan ya, dalam kepada manusia ni. Orang yang menegakkan kebenaran ini. Berapa ramai dulu ulama-ulama mati ya, dibunuh oleh kerajaan, dibunuh oleh raja, pemerintah apa semua. Kerana apa? Nak pegang pada fatwa dia. Kerana dia kata haram, kerana kata tak boleh. Raja, pemerintah nak boleh. Tiba-tiba ulama dia kata tak boleh, penjara. Duduk dalam penjara, mati di dalam penjara, dibunuh, syahid dia. Itu cerita orang yang bawa kebenaran. Kerana kebenaran ini sempit dada. Ya. Tapi sempit ini bukanlah untuk selama-lamanya, untuk seketika. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu ada ayat Quran ini yang ulama tafsir sebut sebagai tasliyah, ayat-ayat yang Allah turunkan untuk menghiburkan hati Nabi SAW. Ya, ayat tasliyah, ayat hiburan. Allah pujuk Nabi supaya Nabi tidak terlalu sedih. Dengan wahyu juga, dengan wahyu Allah Ta'ala juga. Nanti kita akan baca keseluruhannya dalam siri kuliah akan ada. Jadi teruskan, rasanya untuk kuliah pada hari ini kita berhenti setakat ni lah. Ayat yang kedua ni pun kita tak sempat habiskan. Kita berhenti pada lafaz minhu, ya, fi sadrika harajum minhu. Itu Rabi itu kita sambung kemudian kalau ada kelepasan masa akan datang ni kita sambung insya-Allah. Sekian saja tugasnya untuk kuliah pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan, kelemahan itu adalah daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah, minta maaf untuk kesedihan sedikit iklannya ada keropok ekor saya bawa di luar sana. Anak lagi baru masuk ini. Tak tahulah ada lagi, tak ada. Ambil lah cuma nak maklum kan, harga pun sudah naik dah. Pembekal pun dia naik, harga saya pun pening macam mana. Apalah, dulu RM7 ya, ini RM8 lah sepaket ya. Sekian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa qina as-sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.